Pasti ramai yang pernah menonton filem Alice in Wonderland kan? Sebuah filem adaptasi dari novel karya Charles Lutwidge Dodson menceritakan kisah seorang gadis yang jatuh ke dalam lubang arnab. Pada satu ketika dia menjumpai botol yang tertulis "Minum saya". It's only a dream. Dan setelah meminumnya, tubuhnya kemudian mengecut sehingga dia dapat memasuki dunia lain melalui pintu kecil. Kisah ini adalah fiksyen, namun apa yang dialami oleh Alice kemungkinan adalah nyata pada setengah orang. Bagi mereka, dunia yang tidak kelihatan seharusnya, perubahan warna, garis lurus menjadi bergelombang, objek terapung dan masa mungkin kelihatan seperti berhenti atau mungkin bergerak pantas. Alice in the Wonderland adalah sebuah filem yang dilakukan oleh Johnny Depp dan Maya Wasikowska pada tahun 2010. Adik asal filem ini ialah novel tulisan Lewis Carroll pada tahun 1865. Dan tahukah anda, terdapat satu penyakit bernama Alice in the Wonderland Syndrome. AIWS adalah keadaan yang sangat jarang berlaku. Ia juga dikenali sebagai Todd Syndrome, sempena nama seorang ahli perubatan British yang mula-mula mengelepasti sindrom ini. Dr. John Todd mengesan simptom sindrom ini pada tahun 1950. Pendapatnya mengatakan Lewis menulis novel itu berdasarkan pengalaman mengalami simptom sindrom ini. Beliau juga mengusulkan bahawa Lewis Carroll mengalami Lilliputian hallucination, halusinasi melihat orang, haiwan dan benda sekeliling menjadi kecil. Pesakit dengan sindrom Alice in Wonderland mempunyai perasaan bahawa seluruh badan atau bahagiannya telah berubah bentuk dan ukurannya. Ia menyebabkan persepsi, gambaran yang mengelirukan dan disorientasi, keadaan yang mengelirukan untuk sementara waktu. Anda mungkin merasa lebih besar atau lebih kecil daripada yang sebenarnya. Anda mungkin juga mendapati bahawa ruangan yang anda gunakan atau perabot di sekitarnya kelihatan beralih dan merasa lebih jauh atau lebih dekat daripada yang sebenarnya. Sekiranya anda merasakan bahawa objek berdekatan anda semakin besar atau lebih dekat dengan anda daripada yang sebenarnya, keadaan ini dipanggil pelopsia. Kalau objek semakin kecil atau jauh dari anda daripada keadaan sebenar, ia dipanggil teleopsia. Satu keadaan yang dipanggil metamorphopsia juga berlaku di mana bentuk seperti berat atau lebar objek sekeliling berubah dari objek asal. Ada juga pesakit yang mengalami perubahan pada masa seperti bergerak lebih perlahan. William Gowers pada tahun 1907 melaporkan bahawa pesakit yang mengalami sawan mengalami perasaan tidak nyata dalam apa yang dilihat. MacDonald Critchley menyatakan bahawa pesakit dengan migrain atau sawan yang timbul di parietal lobe, bahagian otak, mereka melihat objek sebagai lebih kecil, micropsia, atau lebih besar, macropsia, daripada mereka. Carol Lippmann pada tahun 1952 mendakwa bahawa dia pertama kali menggambarkan pesakit migrain dengan halusinasi badan mereka yang terbelah dua dan separuh yang tersisa menyusut atau bertambah besar. Lippmann juga mengusulkan bahawa Lewis Carroll juga mengalami sindrom ini berdasarkan novel yang ditulis. Ini juga disokong berdasarkan rekod Lewis Carroll yang selalu mengalami migrain. Punca sindrom ini masih belum diketahui secara pasti, namun sindrom ini dapati berkaitan dengan beberapa keadaan berikut: sakit kepala seperti migrain dan stres, gangguan pada otak seperti stroke atau tumor otak, penyakit berjangkit misalnya mononukleosis, jangkitan Epstein-Barr virus atau herpes simplex yang tersebar ke otak, gangguan mental seperti depresi dan skizofrenia, epilepsi, sawan, kesan sampingan ubat-ubatan. Tapi migrain didapati penyebab paling umum untuk orang dewasa. Kanak-kanak juga boleh mengalami sindrom ini tetapi bukan disebabkan migrain, sebaliknya kesan penyakit berjangkit. Majoriti pesakit dengan sindrom ini mempunyai sejarah keluarga yang mengalami migrain atau mereka sendiri mengalami migrain. Keadaan-keadaan tersebut dapat menyebabkan gangguan pada aliran darah di bahagian otak yang berperanan mengolah gambaran persekitaran seorang. I'm Abby, I'm 24. I work as a deputy editor for planetivy.com and I have Alice in Wonderland. Dia melihat lantai rumahnya menjadi melengkung atau terasa berjalan di atas lantai yang beralun seperti berjalan di atas span. Ketika dia melihat jari tangannya,
seolah-olah kedudukan tangannya berada sejauh satu batu. So Alice in Wonderland syndrome's essentially like the scene in Alice in Wonderland where she drinks the liquid and she grows big and she suddenly doesn't feel like she fits in the room and everything's out of proportion. Apapun, jangan risau dulu. Sindrom ini tak berbahaya, malah jarang berlaku. Tak ada rawatan yang disediakan untuk sindrom ini, ianya akan hilang sendiri selepas berehat. Rawatan yang ada ialah untuk menyembuhkan jangkitan daripada penyakit berjangkit atau melegakan migrain yang dialami pesakit. Berdasarkan hasil satu kajian juga menyatakan 1/3 orang yang mengalami migrain ini akan mengalami AIWS. Simptomnya realistik, antara kita sedar atau tidak sahaja.